Pasal yang kedua, pasal 8. Pasal yang kedua hadis. Yang pertama Quran, yang ketiga ijma', yang keempat qiyas. Kerana kita ada 4 hujah. Jadi hujah untuk kita nak pegang ada 4 berstandard. Yang pertama Quran lah nombor 1. Kita berhujah dengan Quran, kan aku buat ni ada dalam Quran. Ataupun hadis, aku buat perkara ni pasal ada dalam hadis suruh buat. Ini hadis. Pasal yang kedua hadis ni, daripada perkara yang 4. Dan adapun hadis, maka iaitu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa panggil hadis? Qauli. Dan perbuatannya perbuatan Nabi, hadis fi'li. Dan membiarkan hadis takriri, ikrar, biar dia mengaku. Kalau salah tu dia marah. Jadi dia mana dia mengaku dah tu. Sahabat buat di depan dia perkara salah, Nabi tak tegur apa. Jadi maknanya sahabat buat tu supaya Nabi mengaku dah. Makna takrir. Sebab Nabi mengaku boleh tak apa. Bagi kita makan dok kemarin, makan bewak. Nabi sudah sekali. Tuan rumah tu akik mari. Bewak besar tu kekang dan bola talang. Dengan air nyicah. Balik menolak bayak cicah makan. Nabi tak kata apa. Apa arti yang datang tu boleh makan. Pasal ni Nabi duduk diam. Tu takrir supaya dia kata halal. Supaya dia kata tak apa. Mana duduk diam. Itu membiar. Bukan satu hal lain pun macam tu. Kalau benda salah, wajib dia kena tegur. Dia tak boleh. Dan membiarkan ia bagi perkataan akan perkataan. Kalau orang kata, dia tak kata apa. Mana cakap lagu tu boleh. Dia cakap lagu tu boleh, tak salah. Pasal Nabi tak tegur. Dan perbuatan orang lain, perkataan orang lain, perbuatan orang lain, dia tak tegur. Dia tak larang. Serta mengetahui ia Nabi akan perkataan perbuatan orang lain. Dia tahu. Dia mana takrir. 3 hadis. Jadi 3. Perbuatan, perkataan dan takrir. Dan yang seumpama yang 3 ini seperti warnanya merah putih. Ia juga masuk dalam hadis lagi. Boleh kita berhujah. Jadi Nabi warnanya warna Nabi merah putih, tulis itu. Kerana warna merah putih ini warna yang Rasulullah berkenan. Kerana warna merah putih ini Rasulullah berkenan. Demikian juga kita. Adapun merah kuning Rasulullah tak kenal. Itu warna mayat. Yahudi itu putih kuning. Warna putih kuning, bukan merah kuning, putih kuning. Ini merah putih. Ini merah putih kuning. Itu Rasulullah tak mau. Putih merah Rasulullah suka. Putih merah Rasulullah suka. Kita pun suka putih merah. Kalau putih kuning itu rupa mayat. Kita pun tak mau. Rasulullah pun tak suka putih kuning. Jadi tubuh badan Nabi itu putih merah. Putih dan merah elok. Jadi itu masuk dalam hadis itu. Kita gunakan benar lagu tu. Apa? Pasal Nabi suka. Nabi suka. Tu macam pah tu. Buat merah hijau. Orang tak buat biru. UMNO dia buat biru. Putih, pah dia buat hijau. Pasal Rasulullah suka kalah hijau. Kita tengok pada sains. Buat lampu hijau. Hijau. Apa tak buat biru? Tidak. Itu hujah. Kita hujah. Tempat kita pegang. Jadi tiru Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah.
ada bagi kamu pada Rasulullah contoh yang elok, tiru Rasulullah. Rasulullah tubuh dia putih merah, elok. Tengok orang perempuan tu, dia berbedak, dia bermerah ada di pipi dia. Apa tak berkuning? Apa? Tak cekal kuning apa? Bermerah. Rasulullah. Rasulullah itu. Dan dinamakan pula hadis ini dengan sunnah. Bukan sunnah, sunnah. Sunnah ialah perjalanan Nabi. Makna sunnah perjalanan Nabi. Itu sunnah. Sunnatul Rasul. Perjalanan Nabi. Pekerjaan Nabi. Itu sunnah. Sunnah dapat pahala. Tinggal Rasul itu sunnah. Sunnah ni perbuatan Nabi, perjalanan Nabi. Dan terbahagi hadis itu kepada 3 bahagi. Nak bagi kita sedar. Pasal kita nak berpegang dengan Quran. Semua Quran juga boleh. Ada Quran tak boleh nak pegang, tak boleh. Mutasyabihat nak pegang mana? Tak jelas maknanya. Hadis pula, semua hadis boleh kita buat hujah. Tak? Ada hadis ini, ada hadis ini, ada hadis ini, ada hadis ini ni. Hadis mana? Hadis sahih. Hadis sahih tak boleh. Tak cerita hak tu je. Nabi kita tahu bahagian-bahagian hadis. Dan terbagi hadis itu kepada 3 bahagi. Pertama hadis sahih. Hadis yang betul sekali daripada Nabi. Itu betul sekali hak Nabi. Betul. Tak ada ragu-ragu dah. Ambil nama hujah. Pegang ni hadis. Itu hadis sahih. Kedua hadis hasan. Hadis yang elok. Hadis hasan, hadis yang elok. Dia bawah sikit pada hadis sahih. Awaluha sahihu wa huwa mattasal isnaduhu. Mattasala isnaduhu hadis sahih. Hasan bawah sikit pada hadis sahih. Boleh buat hujah. Kedua hadis hasan. Hasan li zatihi, hasan li ghairihi. Ada pula dua pecah dua itu. Dan ketiga hadis dhaif. Ini tak boleh. Ada hadis tapi hadis dhaif. Hadis dhaif tak boleh. Nak pegang tak boleh. Tapi walau bagaimanapun hadis dhaif ni terus ada petikai dia lah. Kita nak buat amal apa salah. Fahtajabid dhaif fil fadaili bisyatri indira tahta samil. Tak ada masalah. Pada ain balahnya. Sikit-sikit nak hadis sahih. Sikit-sikit nak hadis sahih orang lain ni. Tu habis tu betul tu. Kalau sebut hadis hadis tu tak ada. Kata ulama tak mau dia tak pegang. Tak jadi hujah dia. Quran dengan hadis sahih. Lain pada tu semua tak boleh pakai. Pada yang kata Quran tu sampai dia buat mari. Jibril buat mari. Boleh jadi Jibril tipu apa banyak gemik Tuhan dia. Mudah betul sangat. Nak ambil dia Tuhan dia. Boleh jadi Jibril tipu kan. Kita pakai ulama lah. Ulama kata betul sudah lah. Kita tak ada seledek dicari lah. Itu. Ingat. Yang pengaruh tu Wahabi semua tu. Pokok tu. Hadis dhaif tak boleh pakai. Hadis dhaif. Bos. Kamu tak ambil Nabi ni. Boleh jadi Bukhari tipu mu ya. Hadis Bukhari. Kita tu syarat tikai banyak. Ada yang marah. Kita nak pakai ulama. Ulama kata boleh buatlah. Kita taklid ulama. Tak ada masalah. Ni. Nak hadis sahih ni nak hukum hakam. Haram ke halal nak sahih. Ni nak beramal salah apa? Tak ada masalah. Kedua hadis dan ketiga hadis dhaif. Maka hadis sahih itu yang kata hadis sahih iaitu hadis perkataan Nabi yang sempurna padanya pada hadis itu 5 syarat. Cukup 5 syarat nama hadis sahih. Pertama berhubung sanadnya hingga sampai ke Nabi. Apa sanad? Rawi dia tu. Orang yang cerita hadis itu sanad. Sanad orang-orang yang menceritakan hadis itu panggil sanad. Rijal pun dia juga. Sanad pun hatulah rijal hadis, sanad hadis.
berhubung. Pertama berhubung sanadnya, hadis sahih. Berhubung lagu mana? Hadis Bukhari. Misalnya, innamal a'mal binniyat, ittifaq Bukhari Muslim. Innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa man kana hijratuhu. Hadis itu. Siapa riwayat? Bukhari. Bukhari ambil di mana? Guru ambil di mana? Ambil di mana? Ambil di mana? Guru sampai kepada Rasulullah. Tak ada gugur. Orang terbaik belaka. Hadis ni sahih. Hak tak gugur nak kena putus dia tengah. Ada. Kawan ni kan baik sini, ambil di sana. Kawan ni dia tak tahu nama apa ni. Baik. Jadi, orang panggil hadis munqati', hadis mursal. Wa mursalun minhu sahabiyyun saqat wa kullu gharibun ma rawahu faqat. Hadis mursal. Gugur dah. Ini hadis ni buku molek. Daripada Bukhari ambil pada guru. Ni orang ni semua sampai kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah ambil mana? Ambil daripada Nabi ni. Kali ini boleh. Hadis ni sahih. Berhubung sanadnya. Kedua syarat. Sekalian yang menceritakan cerita hadis tu orang yang adil. Jadi orang Pasir ada pakai. Dia cerita hadis dia semayang pun tak. Nampak dah. Dia rawi hadis tapi semayang pun tak. Aku tak pakai. Jadi yang pasti. Ketiga, sekalian mereka itu sanad orang yang hafiz. Bawa hadis sahih. Sanad tu orang yang hafiz. Apa makna hafiz? Yang tidak perlupa, yang jarang nak terlupa. Yang jarang nak terlupa. Banyak dia ingat. Kita ni sak lupa hak, musak lupa hak ni. Tak boleh jadi. Boleh jadi hadis ni tu pasal dia cerita, dia pun lupa tak ingat ke tak ya. Rawi tu ingat sungguh ke tak ada. Kawan tu dah rajin terlupa kan. Jadi orang baik-baik sungguh lah. Tu hadis sahih. Rawi dia tu, sanad dia tu orang baik-baik dekat. Tak terlupa. Ingat kuat, ingatan dia kuat. Ini ingatan tu kuat. Keempat, tiada menyalahi ia hadis tu akan yang lebih kuat daripada ada hadis lagi lebih kuat, tak sama, tak menyalahi. Yang ni sama yang maksud. Dia juga tu. Antara dua hadis tu sama saja. Tapi pihak tu kuat lagi. Tak apa, pakai hadis sahih juga. Kelima, ketiadaan sabab yang mencederakan, yang ini merusakkan hadis. Tidak ada sabab perkara yang nak merusakkan hadis. Iaitulah seperti syad atau ada ilah. Syad ganjil. Itu sebab nak ceritakan hadis. Awaluha sahihu wa matasal isnaduhu wa lam yashud aw ya'ud. Tidak syad dan tidak ilah. Nak menceritakan ni. Itu hadis sahih. Tu. Hadis tu boleh buat hujah. Nak pegang hadis tu lah. Kalau buat hujah hukum hakam, ambil hadis tu lah. Buat hukum hakam. Kalau hadis tak boleh pakai, kan ni dia ni terlupa ke apa, kita kata benda ni halal, ada hadis. Kemudian kita pun guna, padahal benda tu haram. Ada hadis ni hadis apa? Tu nak asal nak hukum. Jadi silap kita aja, benda haram kita guna. Kita kata benda ni halal, padahal benda tu haram. Kita kata benda halal, mu'min ni mana? Kata benda halal ada dalam hadis. Hadis tu tak boleh pakai. Benda ni haram. Takut hatu ya. Kena cari keledek-hedek. Kata ada hadis sahih tak boleh guna. Jadi takut nak buat hukum hakam, nak guna hadis sahih. Kalau nak buat amal ni tak masalah. Adapun hadis hasan, maka semacam dengan hadis sahih. Semacam guna berhubung sanad. Rawi-rawi dia berhubung. Tapi ada sikit tak semacam apa dia, melainkan bahwasanya al-hal wasyan yang menceritakannya kita akan kurang apa
Hadis sahih tu hafal sungguh, kawan tu mahir sungguh. Kawan yang cerita hadis hasan ni kurang hafal, kurang ingat. Boleh jadi dia baca tu salah. Dia pun tak apa ingat sangat. Jadi dia kurang ingat, dia ambil dari guru dia tu. Ambil lama dari guru dia. Kemudian dia tu pun kurang ingat. Jadi kurang sikit pada rawi tu. Rawi tu nombor satu sekali. Itu orang panggil hadis hasan. Bahwasanya yang menceritakannya cerita hadis kurang hafalnya daripada hafal yang menceritakan hadis yang sahih itu. Ada nombor satu. Nak beritahu. Hujah kita nak pegang. Kata hadis. Dan adapun hadis dhaif. Hadis lemah. Maka iaitu hadis yang kurang satu syarat. Tak cukup syarat macam hadis sahih. Tak cukup syarat macam hadis hasan. Dan adapun hadis dhaif, maka iaitu hadis yang kurang satu syarat daripada segala syarat hadis sahih dan hadis hasan yang tersebut. Hadis dhaif dan tidak diterima jadi dalil, sebab hujah tak boleh dhaif. Pasal apa? Pasal rawi dah tak cukup syarat. Rawi dia tak hafal. Dhaif. Jadi atau tak berhubung sanad. Sanad tak berhubung. Gugur satu orang. Dia ambil kawan nu ya. Kawan hang tengah ni tak tahu siapa dia. Itu tak boleh tu. Dhaif. Melainkan hadis yang sahih hadis. Dan tiada maka iaitu hadis dhaif yang kurang, yakni hadis yang kurang satu syarat daripada segala syarat hadis sahih dan hadis hasan yang tersebut. Dan tidak diterima jadi dalil. Kita nak buat hujah, kita nak buat dalil, tak boleh terima melainkan hadis sahih dan hadis hasan. Itu saja. Dan tidak diterima jadi dalil. Yang ni tak boleh buat hujah, tak boleh berpegang. Aku buat amal ni kena ada hadis. Aku buat benda ni kena aku pegang pada hadis. Hadis apa hang pegang? Hadis dhaif, tak boleh. Melainkan yang nak pegangnya hadis sahih dan hadis hasan. Adapun hadis dhaif pula, maka tiada ada ia jadi dalil. Nak buat dalil tak boleh. Tetapi sungguh pun tak ada guna lah. Tak ada jadi dalil, jadi tak ada guna. Dah ada guna. Tetapi harus lagi sunat beramal dengan hadis dhaif pada segala kelebihan. Fi fadailil amal, kelebihan amalan. Kelebihan amalan. Wa tajabid dhaif fil fadaili bi syarti indirat tahta syamili. Boleh ujar dengan hadis dhaif. Fi fadailil amal, pada kelebihan amal. Boleh pegang hadis dhaif. Untuk beramal lagu ni ambil hadis, ada hadis. Hadis dhaif pun tak apalah, bukan nak ukur. Aku nak beramal. Tulis tepi. Kaedah. Hadis-hadis yang dhaif itu. Kaedah. Hadis-hadis yang dhaif itu ialah sedikit amalan dengan lipat ganda pahalanya. Itu hadis dhaif. Tu percaman ulama kata. Kemudian ni kaedah hadis-hadis dhaif itu ialah seperti sedikit amalan banyak pahalanya. Hadis dhaif ada. Membaca subhanallah 3 kali pahalanya masuk syurga. Firdaus. Sakannya. Itu misalnya. Pahala tetap padan dengan kerja ni. Lipat ganda pahala kerja sikit, pahala sakan. Itu hadis dhaif. Itu cam situ ya. Kerja tak saya mana, tapi pahala lipat ganda. Itu hadis dhaif. Tapi tak apalah masalahnya, kita nak beramal. Aku pegang dengan hadis, bukan aku nak hukum orang, aku nak beramal. Wah tajabid dhaif fil fadail. Hujah ada dengan hadis dhaif fil fadaili fadailil amal. Aku nak buat kelebihan amal. Mula puasa ni, baca Quran satu ayat, pahalanya begian-begian. Itu ya. Padahal tak nasabah dengan pahala dengan bekerja ini. Hadis dhaif betul apa aku nak beramal. Dan nak hukum orang.
Nak hukum tu, dia sahih nak hukum haram halal tu. Kena sahih. Nak buat amal. Kalau tak pahala tak lipat ganda pun boleh pahala tak? Ada pahala lah kita baca. Ada pahala sepatu lah. Tinggal lagi baca sikit pahala tak sakal-sakal tu, itu cerita tu baik. Tapi pahala tu ada. Apa salahnya? Bukan nak jadi sia-sia. Boleh kita pegang dengan ada baik untuk amal tu. Kira. Tetapi harus boleh sah lagi sunat beramal dengan hadis dhaif. Tapi beramal untuk apa? Pada segala kelebihan amalan. Seperti amalan yang sedikit, pahala lipat ganda. Masalah. Tak ada salah. Jangan buat hukum hakam. Dan menggemar, targhib, menggalakkan orang beramal. Kita baca nak buat hujah, nak bagi orang rajin buat amal. Buat amal bulan puasa ni banyak ni, pahalanya begini. Betul ke tu? Hadis dhaif. Tak apalah nak bergalak, nak pujuk orang pakat buat amal, bagi dia rajin. Targhib dia panggil. Nak menggemarkan orang. Jadi, dan menakutkan targhib. Buat sikit saja bulan puasa ni, jaga pahala dosa. Dosa cukup besar. Padahal bukan begitu. Dengan maksiat yang banyak tu takkan dosa sampai cara tu nak menakutkan. Kita beri dia takut. Walaupun dosa tu sikit kecil, kita kata banyak. Dalam hadis tu kata dosa cukup sakit. Tak apalah kita pakai. Boleh buat beramal. Nak menakutkan dia. Jadi kata dosa tak banyak mana, dia berani lagi. Kau nak buat lagi. Kita kata dosa cukup sakit. Pakai hadis tu. Boleh. Targhib fadailul amal. Boleh guna hadis dhaif. Tapi ada kait lagi. Selama tiada ada hadis tu hadis maudhu'. Kalau dhaif tu maudhu' atau salah. Kalau hadis tu dhaif dah, hadis tu maudhu' pula. Selama tiada ada hadis tu hadis maudhu'. Apa dia hadis maudhu'? Hadis rekaan. Bukan Nabi semua. Reka ulama tu tak boleh lah. Itu hadis maudhu'. Iaitu hadis maudhu', hadis yang dibuat dusta, buat bohong, kata hak Nabi. Kata Nabi dia buat bohong. Dan direka-reka atas Nabi. Dia kata Nabi buat, Nabi kata. Dia kata Nabi buat, Nabi kata. Tak, Nabi tak buat, dia reka. Itu nama hadis. Boleh. Iaitu hadis maudhu'. Hadis yang dibuat dusta, buat bohong. Dia kata Nabi buat. Tak. Dan direka-reka. Rekaan dia atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tahu lah hadis macam-macam rupanya. Ada hadis sahih, ada hadis hasan. Itu pun kirikah tu. Hasan pula hasan li zatihi, hasan li ghairihi. Pula ada pula hadis dhaif dan ada pula hadis maudhu'. Lagi akan datang ada pula hadis mursal, ada hadis munqati'. Banyak hadis. Nabi macam-macam hadis. Hadis gharib, wa kullu gharibun marawaruin faqat. Hadis gharib satu rawi, pelik hadis. Orang lain tak dengar, dia tu orang tu je dengar. Tak boleh buat jahil. Jadi dulu kemudian kata selama tidak ada hadis maudhu', wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allah inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wa salihan wa sa'adatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi walhamdulillahi rabbil alamin.